tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, hadis ini hadis sahih dan pengajaran dari hadis ini. Sebagai Muslim, kita dilarang saling berdengki sesama Muslim dan elakkan dari berkelahi dan memarahi sesama Muslim. Juga Muslim dilarang memutuskan hubungan ukhuwah dan silaturahim sesama kita. Juga sama-samalah berusaha menjaga ukhuwah sesama Muslim kerana orang mukmin itu bersaudara. Sifat dengki dan tidak boleh mengawal marah yang ada pada seseorang menjadi penyebab putusnya hubungan ukhuwah silaturahim antara kita. Ya, betul itu. Sama-sama kita membina negara Malaysia yang teguh dan harmoni, dan kita elakkan diri dari saling berdengki, suka marah-marah serta memutuskan hubungan ukhuwah antara kita. Ya, betul. Kita kan sama-sama duduk dalam negara yang bertuah, negara Malaysia, kan? Kita keluarga Malaysia teguh bersama. Dan untuk para pendengar, banyak lagi kongsian insya-Allah selepas ini. Untuk anda, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idhu, wa man sa'alakum billah fa'atuh, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lah." Maksudnya,
Sesiapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah ia. Sesiapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka berilah ia. Sesiapa yang memberi kebaikan kepada kamu, balaslah ia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya dengan kebaikan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Dengarkan Memorabilia Merdeka bersama pengacara Syafiq Saleh dan tetamu-tetamu undangan. Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, Pegawai Penyelidik IKIM. Saudara Nik Muhammad Adha Nik Ismadi, Penolong Penguatkuasa KPDNH IP. Dan Ustaz Don Daniel Biajid, Pendakwah Bebas. Memorabilia memegang maksud berkaitan dengan perkara atau peristiwa yang masyhur. Dia kata semangatnya seperti bangunlah, kuatkan semangat dan tabah Abah ada di belakang. Bagaimana untuk kita faham keadaan itu dan kita pertahankan negara kita tu? Bermula daripada diri kita sendiri. Jadikan pemuda-pemuda di negara Malaysia menjadi pemuda-pemuda yang berbakti kepada negara. Ikuti Memorabilia Merdeka pada 30 Ogos 2022 jam 8.30 malam di www.tvikim dan menerusi Radio IKIM pada 31 Ogos 2022 jam 9.15 malam. Tonton di semua platform media sosial IKIM. التحرك نحو الاستقلال. التوجهات المتحررة وحركات الاستقلال في ماليزيا بدأت تتبلور أفكارها بشكل واضح مع بدايات القرن العشرين، حيث طالبت باستقلال البلاد نهائيا وإنهاء أي هيمنة للاحتلال البريطاني. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الماليزيون نحو الدفع ببريطانيا إلى دخول المفاوضات الاستقلال، إلا أن ذلك لم يتحقق إلا بعد تراجع نفوذ بريطانيا مع نهاية الحرب العالمية الثانية وتنامي الحركة القومية الملايوية بشكل كبير. رئيس الوزراء الأول في تاريخ ماليزيا تونكو عبد الرحمن بوترا كان هو من ضمن أبرز القادة والسياسيين في ماليزيا، والذي توجه إلى العاصمة البريطانية لندن لقيادة المفاوضات مع بريطانيا من أجل الاستقلال. وتوجت هذه المفاوضات بالنجاح في تاريخ 8 فبراير عام 1956 قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الاستقلال في تاريخ 31 أغسطس 1957 في ملعب المرديكا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تحول هذا المكان اليوم إلى الساحة الأيقونية في العاصمة وهي ساحة الاستقلال.
بعد ذلك شهد عام 1963 انضمام ولايات شرق ماليزيا وهي صباح وسراواك إلى الاتحاد الماليزي في عام 1963. كما انضمت جزيرة سنغافورة إلى الاتحاد في نفس السنة قبل أن تعلن انفصالها واستقلالها عن ماليزيا في عام 1965. وفي عام 1963 كان هو العام الذي توحدت فيه البلاد تحت اسم ماليزيا بعد انضمام اتحاد الملايو وبورنيو الشمالية وسراواك لتصبح ماليزيا مكونة من قسمين هما الشطر الشرقي الذي يضم ولايتي صباح وسراواك ومنطقة لبوان الفيدرالية والشطر الغربي الذي يضم 11 ولاية إضافة إلى منطقتين فيدراليتين هما كوالالمبور العاصمة الفيدرالية للبلاد والعاصمة الإدارية بوتراجايا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد استقلال ماليزيا. Pengambilan vitamin C yang cukup sangat penting untuk kanak-kanak. Jadi setiap hari saya bagi anak saya makan Natural Gummy Vitamin C Jardin Kids, keluaran Jardin Pharma Berhad. Mereka pilih bahan yang terbaik sahaja kerana kesihatan anak amat penting. Ramai juga tanya dekat saya, apa kelebihan produk Natural Gummy Vitamin C Jardin Kids ni? Untuk memastikan anak-anak menerima vitamin C yang cukup setiap hari, Jardin Pharma menyediakan 121.5 mg SCS-Corbic untuk setiap gummy vitamin C Jardin Kids. Vitamin C ini penting untuk membantu pertumbuhan, perkembangan dan meningkatkan sistem imun si kecil kita. Rasanya yang sedap dan lazat dengan buah strawberry sebenar. Rendah gula dan tanpa gula putih. Hanya menggunakan gula tebu organik. Tanpa pewarna dan perisa tiruan. Yang penting sekali dapat sijil halal oleh JAKIM. Dengan harga serendah RM49.90, boleh dapatkan di farmasi terpilih. Paling mudah layari je www.herbitus.com HERBITUS. WhatsApp pun boleh di 0377347155. Saya ulang sekali lagi, 0377347155. Anaklah harta yang tidak ternilai, anugerah ilahi. Jardin Pharma dengan Jardin Pharma. Jardin Pharma, semesti Jardin Pharma. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Empuri Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Kita bersiaran untuk edisi di petang Rabu hari ini 31 Ogos 2022 bersamaan 3 Safar 1444 Hijriah. Petang yang sebegini kita dah pun juga sedia sebenarnya Mona untuk ikuti lagi pengajian ilmu kita kejap lagi. Ya, betul. Itu bila kita bercakap tentang ilmu, ada satu hadis riwayat Ibn Majah diriwayatkan oleh Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajarkan sesuatu ilmu maka dia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Masya Allah, itu dia. Betapa penting ilmu itu walaupun kita tidak melaksanakan tetapi kita sampaikan ilmu tersebut dapat juga saham pahala dekat situ kan. Sebar-sebarkan ilmu kebaikan yang baik-baik ni seperti ilmu bidang agama ataupun ilmu yang kita nak pakai untuk urusan kerja kan. Semua akan dikira sebagai satu penyuluh kehidupan kita. Dan selepas ni rancangan ilmu kita kembali akan dengarkan lagi rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Bersungguh dalam belajar bahagian kedua itu topik perbincangan untuk petang ini yang akan bawakan bersama anda yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Betul. Jom tonton di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM. Soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan juga para pendengar jangan lupa untuk hantarkan
soalan anda walaupun selepas siaran atau sebelum siaran. Di email hantarkan fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Baik, dengarkan selepas ni rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Darjatmu kan diangkat, bukti segala nikmat, begitulah ganjaran dari Tuhan. Membentuk peribadi, luhurnya sanubari, agar sucinya jiwa dari muda. Ilmu, akal laksana mata, lihat cahaya sempurna. Pelita ilmu menjaga nafsu dari belenggu, jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi tengku, tak aku perlu. Menuntutnya ibadat, mencari satu jihad, begitulah hakikat dalam hikmat. Ilmu akan laksana mata, lihat cahaya sempurna. Menjaga nafsu dari belenggu, jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi temanku, saat ku perlu. Dari di belenggu, santapan ilmu peluru, jalan jadi amanah, penyuat iman. Pelita ilmu menjaga nafsu dari belenggu, jiwa yang lesu. Menjadi temanku, saat ku perlu. Kuala Terengganu 100.2 FM. Terlampau berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Jom kita teruskan lagi perkongsian pada hari ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, dan sekarang juga kita sedang bersara langsung di platform media IKIM. Kita ada di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM. Ya, betul itu. Dan untuk anda yang ada soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti. Kita buka pada waktu ini 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di konti. Mengalu-alukan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka?
Sehat, alhamdulillah bikhair. Kaifa antuma? Alhamdulillah berkhair insya-Allah. Salam Eid Istiqlal ya doktor. Merdeka Masya-Allah. Semoga penuh dengan kemerdekaan, semangat patriotik, sayangkan negara, sayangkan agama bangsa kita insya-Allah. Dan istimewa hari ini doktor, kita juga nak bawakan dengan tajuk yang mana kita masih lagi fokus iaitu bersama dengan guru. Kita perlu tahu dengan apa yang kita bincangkan iaitu bersungguh dalam belajar di bahagian yang kedua. Kalau di bahagian pertama sebelum ni, Ona, doktor ada bawakan perbincangan bagaimana kita ni perlu ada tekun, itqan dalam kita mempelajari ilmu, sehingga kan kita bantu guru kita sampai tahap tu lah, sebab nak dapatkan berkat di situ kan. Ya, betul itu. Dan untuk waktu ini kita nak sambung kembali bersama bersungguh dalam belajar bahagian kedua bersama doktor. Untuk mukadimah silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datin Mona dan Syafiq. Alhamdulillah. Dan kita kembali membaca ataupun melihat sedikit intipati daripada kitab Ta'lim Tariq Ta'allum karangan Imam Zarnuji, dan kita masuk kepada fasal yang membicarakan tentang kesungguhan dalam belajar. Bersungguh dalam belajar. Minggu lepas kita dah cerita, dan kalau kita imbau kembali apa yang disebut pada minggu lepas, pertama dia kena ada al-jidd, maknanya bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan peroleh apa saja. Dia bersungguh belajar pun dia boleh, dia bersungguh cari rezeki harta pun dia boleh, dia bersungguh nak kahwin pun insya-Allah dapat. Kan? Dia bersungguh apa saja, dia bersungguh betul, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi. Dan kalau kita lihat, Allah Ta'ala bagi bukan kepada orang Islam saja, orang bukan Islam pun. Kita lihat bagaimana orang bukan Islam rajin dia orang. Saya ingat masa saya bercuti ke Cameron Highland, kan saya bangun untuk solat subuh tu, saya tengok orang bukan Islam tu yang kebun-kebun sayur tu, bunga dah siap dah ke kebun dah semua. Saya kata Masya Allah, awal dia orang bangun. Awal dia kata kan, kita orang Islam pun subuh pun terlepas saja, subuh gajah, subuh dinosaur, macam-macam dah sekarang ni kan. Macam mana nak berjaya? Sebab tu kita tengok orang bukan Islam dia berjaya. Dia berpagi-pagi, dan pagi-pagi ni barakah. Dia bersungguh, dia kata lain dia bersungguh. Yang kedua, dikatakan juga Imam Zarnuji juga menyebut minggu lepas kita dah bincang, iaitu kena berpayah, bersusah payah. Dia bersungguh, dia termasuk dalam bersungguh itu ialah bersusah payah. Kan kita bincang ibarat yang dia sebut tentang bagaimana kalau orang nak permata tu, kena pergi ke dasar laut, nyelam tu, cari tiram tu, bukannya duduk atas darat yang boleh ambil macam tu. Tapi dia punya nilai dia apabila dibawa naik nak jual, harga dia mahal. Sebab dia bersungguh nak kena selam bawah ambil tu. Begitu juga dengan ilmu pun, dia kena bersusah payah, kena bersedia bersusah payah. Bersusah payah dari segi apa? Dari serba-serbi. Ada orang dia tidak ada duit nak pergi belajar Al-Azhar mana tak ada duit nak pergi sama belajar, keluarga miskin, keluarga susah, minta sumbangan. Kalau kat kampung-kampung tu buat jamuan teh, kan anak nak belajar dia buat jamuan teh. Saya ingat tu kalau kat kampung, sebab anak nak belajar dia buat jamuan teh, orang dia pergi buat pergi minum, tak ada apa pun, minum air kosong, air teh je dia buat dengan biskut macam tu je. Tapi seorang orang ramai kumpul, seorang bagi RM50, seorang bagi RM10, seorang bagi RM5, ada duit. Nak pergi hantar anak belajar. Ada orang pergi dengan, sekarang ni mungkin Baitul-Mal dah ada, bagi zakat banyak boleh bagi kan. Dulu susah nak dapat belajar. Tu orang yang susah dari segi keuangan. Orang yang susah dari segi penglihatan. Imam Bukhari mata tak nampak. Kan katanya ramai syekh-syekh yang mata butanya, kan? Ramai ulama-ulama yang lahir dengan mata tak nampak.
Tapi hafal Quran, Masya Allah. Hafal hadis. Hebat. Kita tengok kat YouTube pun ada keluar. Macam mana dia orang susah. Tapi dia orang usaha tu. Yang ketiga ada orang yang selain daripada usah rezeki, berpayah-payah dengan kesihatan, yang seterusnya yang dia kena berpayah juga ialah dia kena bersungguh tu, kena berjaga malam. Kan kita sebut dalam tadi kata kena berjaga malam, kena kurangkan tidur, kena kurangkan rehat. Budak-budak sekarang ni main game kuat. Kan, PUBG-nya tak PUBG-nya lah apa semua. Saya dengar jugalah budak-budak kan, dia sembang anak-anak kita kan. Jadi macam-macam game sekarang orang main. Lepas tu campur pula dengan TikTok ni pula. Media sosial pun banyak melalaikan kita. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu, dia kena ada tu. Dia kena ada al-jid, bersungguh-sungguh, dan dia kena ada bersedia untuk berpayah. Dan yang ketiga, kita dah sentuh hari itu, tapi ringkas saja, ialah dia kena mengambil kesempatan. Para pelajar harus memanfaatkan masa mudanya. Kita sebut kan, masa mudanya. Hafal masa muda senang. Anak-anak kita, Syafiq kan, ada anak-anak kecil lagi, hantar ke sekolah nak hafal Quran ke apa ke masa ni lah. Kalau hantar saya tahfiz, memang nak hafal Qul Huwallah pun mau berbulan. Nak hafal Wadduha pun orang muda cepat ingatan, hafalannya kuat. Anak-anak kita pergi tadika, balik Allahumma barik lana fima semua pergi sehari je pergi. First day je dah boleh baca dah, hafal lah. Kan? Orang tua sampai sekarang tak boleh baca, suruh dia baca doa. Dia sebab tu sebenarnya mak ayah ni kadang dia suruh anak baca doa sebab dia tak boleh baca. Dia tak ingat. Kadang-kadang anak-anak ni kena suruh ayah baca. Kalau ayah suruh anak baca, adik baca doa makan, cuba ayah baca. Tiap ayah dia baca. Tengok ayah tak ingat. Ataupun cuba Umi baca. Barulah berpeluh. Dia nak train anak tu. Ya, dia nak train anak, betul. Tapi kadang-kadang dia sendiri pun tak apa. Baik, okey. Saya rasa nanti kita akan sambung kembali, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan untuk waktu ini. Dan untuk para pendengar, kita beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Melampau di dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariatkan bukan berpunca daripada akidah yang salah, bukan berpunca daripada akidah yang rosak, tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri. Kerana dia bukan hasil daripada kefahaman yang salah, sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkapi ataupun bukan perkara yang bersangkut paut. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan ibadat itu adalah hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang, dia tu kafir, bukan. Okay? Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sekali ini di bumi milik kita sendiri yang sudah diberi erti kemerdekaan dari darah dan air mata perjuangan kedaulatan, dari hangat keringat pengorbanan, maka kalau masih jua diwarisi derita dunia, jangan tenggelam bersamanya. Sekali ini, biar di kiri duri, di kanan api, biar di belakang taufan, di hadapan gelora,
kita akan bangun lalu melangkah jua bersama cita wajah yang tak terkalahkan, bersama sari yakin yang tak terpecahkan. Sekali ini, kita para buruh, para nelayan, para petani, sederap menyanyikan lagu revolusi, turun dari menara hakikatnya, menjunjung sebuah nama. Hati ini, hati lelaki, paling gigih berani, tiadakan rela lagi menjadi penyaksi. Sekali ini, di hari-hari hidup sepi menanti, akan menjadi debu tiap kepalsuan yang mengisi muara singgah. Segalanya dari tulang belulang kita, anak-anak setia selamanya memburu sejahtera. Sajak itu tadi bertajuk Sekali Ini, hasil nukilan Dharma Wijaya 1970. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di Hikim. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Alumna dan nyala kami. Ya, betul. Kita juga sedang secara langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton kita di situ sekarang dan boleh hantarkan soalan, pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp Kunti Dapur. Kita aktifkan sekarang. Taliannya 011-2904-004. Rancangan Fasa Luna kita terus nak bersama lagi dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, betul. Dan masih membincangkan tentang topik petang ini, bersungguh dalam belajar untuk bahagian kedua. Dan untuk sambungannya, silakan doktor. Ya, silakan doktor. Ya, yang kita bicarakan tadi sedikit ialah tentang muda. Masa muda, syabab. Ya. Masa kita muda ni mudah nak ingat. Mudah nak ingat hafalan pemuda, kan. Ada pepatah dia kata apa? Al-hifzu fi istighar kan-naqsh al-hajar. Dan kalau hafal masa muda ni seperti kita pahat atas batu. Betul. Jadi dia akan terus kekal. Dan banyak surah-surah yang saya hafal masa saya budak-budak sampai sekarang saya ingat. Tapi yang saya hafal masa muda-muda ni hilang banyak dah. Ni sekarang muda kan? Sekarang dah tua dah. 50-an dah kan. Semangat muda jadi. Itulah semangat. Orang lelaki jangan bagi semangat muda sangat. Bahaya. Okey. Saya ingat masa arwah ayah saya dulu, dia banyak hafal Quran. Dia kata okey, hafal surah Waqiah. 97 ayat je. Ayah bagi RM1 satu ayat. Dia bagi RM97. Dia kata kalau hafal. So saya hafal lah. Bagi semangat tu. Bagi semangat. Alhamdulillah sampai sekarang kita ingat tau. Masya-Allah. Dia pun hafal surah ni, surah Mulk. Jadi kita apabila kita masa kita hafal masa budak-budak dulu, dia punya ingatan tu masya-Allah kuat. Kuat. Tapi kalau kita hafal dah 20, 30 kan, 30-an ni, dia punya ingatan tu ingat tapi dia lama-lama hilang. Dia senang nak hilang. Betul lah yang orang Arab pepatah kata syair tu. Dia macam kita tulis atas air, dia hilang. Nak kalau kita tidak murajaah kan, kita tak ulang kaji. Kalau kita ulang kaji kan. Tapi kalau kita hafal masa kecil, tak ulang kaji pun dia ingat. Ulang kaji sikit-sikit je. Ingat ulang kaji sikit-sikit je. Tapi dia boleh balik mula. Kita lupa pun kita balik semula. Saya rasa beza sangat. Beza sangat hafalan saya masa saya budak-budak, masa kecil-kecil dulu dengan masa saya dah tua-tua ni, kita hafal-hafal apa susah. Jadi masa muda ni gunakan untuk benda-benda yang melibatkan hafalan. Benda hafalan ni Quran, hadis, matan-matan yang kitab-kitab turas yang kita nak hafal. Itu sangat penting bagi orang yang nak jadi ulama, nak jadi yang tu. Bagi orang yang bukan dalam bidang agama, penting juga, tapi bukanlah dari segi hafalan tu, tapi dari segi pemahamannya kuat lagi, ingatan pun kuat lagi. Baik, tu dari segi yang ketiga kita kata ialah
gunakan manfaat masa muda. Yang seterusnya ialah dalam kitab ini juga menyebut kamu hendaklah ada para pelajar labud li talibil ilmi min al himmatil aliyah fil ilmi. Himmah aliyah. Himmah ni apa? Himmah ni cita-cita yang tinggi. Dia semangat satu hal, sanggup bersusah payah satu hal, muda satu hal. Yang keempatnya ialah dia kena ada cita-cita tinggi, himmah aliyah. Dia semangat saja tak, dia kena ada cita-cita, dia kena ada, kita kata macam idola dia. Saya nak jadi macam Imam Syafi'i. Saya nak jadi macam kalau yang masih hidup siapa-siapalah yang diidolakan siapa. Saya nak jadi macam Syekh Hamzah Yusof. Saya nak jadi macam Syekh Abdullah bin Bayyah. Saya nak jadi macam siapalah ulama-ulama yang dia kagum dia. Saya nak jadi macam Syekhul Azhar. Siapa yang dia kagum, yang dia rasa hebatnya. Jadi dia kena ada himmah. So tengok macam mana, baca biografi dia, baca dia punya cara hidup dia, bagaimana dia buat persiapan diri dia. Baru dia ada kesungguhan itu, dia ada dengan cita-citanya sekali. Jadi kalau dia jid saja tak cukup. Kalau dia tidak ada himmah, dia kena ada cita-cita. Cita-cita itu sangatlah penting. Jadi selain daripada itu, dia sebut juga supaya kita selain daripada kita mempunyai cita-cita yang tinggi itu, kita juga kena bataskan diri kita dengan kemampuan diri kita. Dia kata jangan pula mentang-mentang kita punya cita-cita tinggi, nak belajar, nak berjaya, tetapi jangan kamu memaksa dirimu sehingga la yajhada nafsahu jahdan wala yud'if nafsah. Jadi jangan kita sampai melemahkan nafsu kita, diri kita, sehingga tubuh badan kita pun tak mampu, stres, psikologi problem, mental problem. Tak boleh. Imam Zanuji pesan, kerana sesungguhnya dalam diri kita ada hak-hak dia. Kita pun badan kita pun ada hak juga, nak kena rehat, nak kena makan ni, sampai tak makan kuring. Kenapa tu anak makcik kurus tu? Oh, dia belajar, tak makan, tak minum air sekejap je. Tak boleh macam tu. Tidur, tak tidur, dia tak tidur malam pun duk belajar je. Tak boleh lah macam tu. Baguslah semangat nak belajar, rajin tu bagus. Tapi ada masa kena makan, ada masa kena rehat, ada masa kena berjalan kat luar-luar, tengok pokok-pokok hijau, nanti rosak mata duduk dalam bilik, duduk dengan lampu, dengan komputer ke apa kan. Mata boleh rosak. Berjalan, ambil angin kan. Macam ada DJ seorang tu, saya tengok pagi dia jogging area Ikim kan. Look DJ Look apa. Rajin dia kan. Lalu bagi tengok. Itu salah satu cara nak merehatkan daripada ketenangan kan. Jadi badan kita pun ada hak dia. Hak dia ialah dia perlu rehat. Dia perlu dengan ketenangan, dia perlu apa-apa yang kita perlu bagi makan kat dia, kita perlu untuk kita jaga juga. Jangan kita sampai melemahkan dan tidak ada memberi hak kepada badan kita. InsyaAllah kita sambung. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ni, bagaimana kita boleh terus adanya keazaman, fokus dan juga niat kita ni nak capai yang terbaik untuk menjadi seorang yang berilmu. Apabila dapat kita sama-sama terapkan lagi ilmu yang bermanfaat itu dalam hidup kita, semoga itu dapat membawakan ganjaran pahala yang lebih banyak lagi, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi euforia Islami. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah,
Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Fas Aluna masih bersama anda dan masih bersama di Konti IKIM pada waktu ini yang berusaha Dr. Nir Usman Abdul Samad, Fellow Kanan, Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Kita nak bincang lagi dengan tajuk kita bersungguh dalam belajar. Sebab kena adanya kita rasa bersusah payah dan juga kita nak mencari ilmu ni sehingga adanya idola yang tertentu seperti syekh-syekh yang Dr. Nik sebutkan tadi kan. Jadi doktor, bagaimana doktor untuk kita nak lengkapkan lagi hidup kita ni sebagai seorang yang berilmu? Ya, yang seterusnya tadi kita bincang tentang muda kan. Muda, kita kena guna manfaat masa muda kita, tapi jangan sampai kita menyusahkan diri kita. Dan yang seterusnya juga dia menyebut tentang kita perlu kepada apa yang dikatakan sebagai sabar. Belajar ni dia kena sabar. Kita tak boleh belajar hari ni kita terus nak pandai. Belajar hari ni terus nak jadi alim, nak jadi mufti terus, tak boleh. Lama. Kita nak sampai sekarang pun berapa lama kita belajar. Sekolah rendah berapa tahun Syafiq? 6 tahun. Sekolah menengah SPM 5 tahun. 11 tahun. Lepas tu masuk universiti lagi 3-4 tahun. Belajar lagi. Berapa tahun tu? Semua 4-15 tahun, 16 tahun belajar. Kalau nak lagi belajar lagi, masters, belajar PhD lagi semua. Tu pun tak habis ilmu yang kita belajar. Banyak lagi kita kena belajar. Jadi kita kena sabar. Imam Zanuji kata, dia seperti mana api yang membakar besi. Kita campak besi dalam api, dia terus hancur cair ke? Tak. Makan masa. Makan masa kan. Begitulah juga dengan belajar. Dia kena sabar. Untuk jadi alim, untuk jadi faham, dia kena sabar. Kita campak besi dalam api, dia lama-lama dia cair mau berjam-jam baru dia cair. Itu besi nak cair. Kalau orang nak alim lagi lama, bukan berjam-jam, lagi lama. Dan yang seterusnya, Imam juga menyebut bahawasanya apabila kamu belajar ini, kamu hendaklah berdoa, mohonlah kepada Allah agar Allah SWT menjauhkanmu daripada sifat malas. Ini benda yang kita kena ingat. Dan Nabi SAW pun ada beberapa benda yang Nabi doa minta Allah jauhkan. Antaranya ialah malas. Kan? Jadi malas ni bukan kita je kena minta doa. Nabi pun minta doa. Jadi kena amalkan doa yang Nabi anjurkan. Dalam satu hadis Nabi menyebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal.
wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa tu biasa je, kalau orang biasa hafal maksurat ke apa ke akan jumpalah doa tu. Ini antara doa yang Nabi minta. Ya. Yang kita kena minta. Kalau Nabi minta tu maknanya benda tu benda penting. Nabi tak akan minta benda yang sebarangan. Nabi sendiri yang dah maksum pun minta daripada jangan ada sifat-sifat. Apa sifat dia? Antaranya kita tengok sini maksud dia, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu daripada ham. Apa dia ham? Ham ini macam kita kata macam kesedihan ke apa, kegundah gelana, hammi wal hazan kan, keluh kesah. Lagi apa lagi? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi wal kasal. Ajzi wal kasal ni apa? Ajzi wal kasal ni ialah lemah. Kelemahan. Kemalasan. Kasal kemalasan. Ya. Allah minta, ya Allah, janganlah aku jadi lemah, tak larat, malas, dia lebih kurang lah tu. Otak lembab. Otak lembab pun ajiz juga. Lembab kan. Dia apa, dalam satu hadis Nabi menyebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang beramal untuk kehidupan dia di akhirat. Wal ajizu. Tengok, wal ajizu ni orang bodoh. Kan, orang bodoh, orang lemah, orang lembab, orang bengap, orang apa lagi, kan, istilah-istilah tu kan. Wal ajizu man atba'a nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang malas, orang yang lemah ni, orang yang bodoh ni, dia mengharapkan Allah masuk dia dalam syurga, tetapi dia tak buat apa-apa. Tak berusaha pun. Semayang pun tak. InsyaAllah Allah Ta'ala masukkan. Allah Ta'ala tu rahmat rahim. Pandailah dia. Ya Allah suruh dia tak buat. Ini orang yang watamanna ala Allah. Tapi dia mengharapkan Allah Ta'ala memberi keampunan pada dia. Panjang lagi lah. Wa'udzubika minal jubni wal bukh. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada jaban, penakut, wal bukh, dan juga bakhil. Kan, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri, daripada orang hutang dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak selesaikan sini ialah wal ajzi wal kasal. Al ajzi wal kasal. Nabi minta, ya Allah, jauhlah aku daripada jadi bodoh, jadi lemah, dan juga jadi malas. Jadi ini doa bagi penuntut ilmu kena selalu baca. Supaya dengan itu kita ada kekuatan diri, kita rajin nak belajar, Allah Ta'ala beri. Kita usaha benda itu tadi. Jaga malamnya, apa semua sekali. Itu benda yang kita boleh buat secara fizikal kita. Tapi jangan lupa, spiritual tu, pertolongan daripada Allah. Kita kena harapkan Allah Ta'ala tolong kita. Macam mana? Allah Ta'ala tolong kita dengan memberi kita kekuatan, menghilangkan kita kemalasan, memberi kita kerajinan. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spiritual, secara rohani yang kita tak nampak. Jadi kita kena minta. Benda tu kadang kita rasa kena minta. Ya, kena minta. Banyak benda yang sebenarnya kita tak minta, sebab tu kita tak dapat. Contohnya Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu. Kita nak ingat kepada Allah ni, kalau Allah Ta'ala tak tolong, kita tak ingat lah. Betul. Kan? Macam mana kita nak berzikir, nak ingat kepada Allah Ta'ala? Sebab Allah Ta'ala tak pilih kita untuk kita ingat kepada dia. So, untuk kita ingat kepada dia, kita kena minta, ya Allah, tolonglah aku, biar jadi aku ni orang yang sentiasa ingat kat kau. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala akan campakkan, tiba-tiba teringat kat Allah Ta'ala. Kan? Sebab Allah Ta'ala tolong kita. Tiba-tiba kita teringat, wah, aku tak zikir lagi, aku tak istighfar lagi ni. Buat motor ni ambil aku selawat. Tiba-tiba.
datang sendiri pertolongan Allah Ta'ala. Dan itu kita kata Allah Ta'ala campakkan ilham bagi kita ingatan. Ini yang kita kata pertolongan daripada Allah. Kalau kita nak ingat Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Itu cara dia. Jadi saya rasa itu sajalah sebagai perbincangan kita pada hari ini. Hari terakhir saya bersyarah mendunia musim ini. Nanti kita jumpalah musim selepas Dr. Farid ambil alih pula. InsyaAllah. Bagi dia pula lama-lama bosan juga kan. Sini mana tentu. Banyak ilmu, tak habis lagi buku. Kita tak habis lagi. InsyaAllah kita sambung macam penawar bagi hati gitu. Sambung. Banyak benda-benda apabila kita baca buku ni kita Aduh, dah masuk.